Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat, limpah kurnia, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan nikmat kesihatan, nikmat untuk kita berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah. Jadi ini adalah nikmat, antara nikmat yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Nikmat untuk kita berada dalam bulan Ramadan yang mana di dalamnya penuh dengan segala yang mana Allah Subhanahu wa taala memenuhkan dalam Ramadan ini segala nikmat-nikmat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, penonton sekalian, kita bertemu lagi di dalam kapsul Ramadan Masjid Kota Damansara. Alhamdulillah. Jadi kita sudah berada di dalam fasa akhir bulan Ramadan. Kita dah masuk dalam 10 malam yang terakhir. Jadi marilah kita bersama-sama bermuhasabah, marilah kita bersama-sama melihat kembali 20 malam yang sebelumnya, bagaimana keadaan puasa kita, bagaimana keadaan Ramadan yang kita lalui ini. Adakah bertambah baik, adakah mendatar, ataupun tidak ada apa-apa yang bermakna untuk Ramadan kali ini buat kita. Jadi marilah kita melihat Ramadan ini adalah bulan ibadah. Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan mudah untuk kita beribadah, di mana Allah Taala telah membelenggu syaitan, yang mana syaitan ni kerja dia untuk menghalang manusia daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam bulan Ramadan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala telah membelenggu syaitan ini, menjadikan kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan pesta ibadah. Begitu banyak anjuran-anjuran untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita menambahkan solat-solat sunat kita, adanya solat tarawih, kita bersedekah, kita berinfak, kita memberikan makan orang yang berbuka, bersedekah dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh ibadah yang boleh kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Jadi kejarlah, kerana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran dan surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ayat 133 ini, Allah sebut wasari'u, bersegeralah kamu. Bersegera untuk melakukan amal kebajikan, melakukan ketaatan, melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala kemungkaran dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ila maghfiratin, untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan yang mulia inilah peluang untuk kita mengejar sebanyak mana amal-amal kebajikan. Seperti mana seruan Allah Ta'ala tadi, bersegeralah untuk kita mencari amal kebajikan, amal kebaikan, supaya apa? Untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kata arduhas samawati wal ard. Betapa hebatnya syurga Allah Ta'ala, yang mana luasnya langit dan bumi.
yang disediakan untuk siapa? Allah Ta'ala sediakan uiddat lil muttaqin. Jadi syurga yang sedemikian hebatnya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan untuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Jadi bulan Ramadan ini bulan untuk kita membina takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Output daripada Ramadan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan ayat biasa yang kita dengar daripada bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kita berpuasa ini apa yang kita nak? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi syurga Allah Ta'ala yang disebut tadi uiddat lil muttaqin, Allah sediakan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ramadan itu adalah syahrul ibadah, bulan pesta ibadah kita. Bukan saja pesta ibadah kan, pesta juadah pun ada. Alhamdulillah, dan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam-macam juadah yang kita jumpa dalam bulan Ramadan ni lah. Di masjid-masjid, surau-surau, semua disediakan, kebanyakannya disediakan juadah berbuka. Alhamdulillah. Di bazar-bazar Ramadan macam-macam makanan tak pernah kita jumpa bulan lain. Alhamdulillah ada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Itu rezeki, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma daripada kita hamba Allah Ta'ala ini berpada-pada, ada makan tu berpada-pada. Begitu juga peniaga-peniaga di bazar Ramadan. Alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala bagi. Di bulan Ramadan ini rezeki berlipat kali ganda. Dahlah amalan kita, ibadah kita tu berlipat kali ganda dah. Allah gandakan pahala kan. Kemudian rezeki pula Allah gandakan. Peniaga-peniaga di bazar, alhamdulillah Allah gandakan rezeki kita di bulan Ramadan ini. Jadi bersyukurlah dengan rezeki yang Allah bagi itu. Bersyukurlah dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan. Bagaimana bersyukur? Banyakkan sedekah. Jangan tinggalkan perintah Allah. Jangan lupa solat. Jangan jadikan alasan letih lah berniaga ni. Tu tak nak solat, tak nak puasa, jangan. Allah dah bagi nikmat pada kita, bagi rezeki berlimpah ruah pada kita bulan Ramadan ini. Jangan kita tinggalkan ketaatan pada Allah Ta'ala. Jangan tinggal solat, jangan tinggal puasa kerana letih kita bekerja dan berniaga, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki yang Allah bagi itu mendapat keberkatan, insyaAllah. Yang keduanya, Ramadan ini adalah syahrul Quran. Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan di mana turunnya Al-Quran. Allah sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Allah Ta'ala menjadikan bulan Ramadan itu, dalam bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia dan juga menjadi pembeza di antara kebenaran dan juga kebatilan. Dalam surah Al-Qadr, Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Al-Qadr. Jadi malam Al-Qadr itu special khusus yang ada pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran Allah Ta'ala kata disebut diturunkan pada malam Al-Qadr. Jadi nak sebut di sini Al-Quran, Ramadan ini juga adalah syahrul Quran, iaitu bulan Al-Quran. Jadi marilah kita sama-sama menghidupkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyakkan bacaan-bacaan Al-Quran, tilawatul Quran. Memperbanyakkan tilawatul Quran kita, sama ada dengan kita bertadarus, sama ada kita bertilawah, ataupun kita mentadabbur. Kita tadabbur ayat-ayat dan juga maksud-maksud ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu pun di antara bagaimana cara untuk kita berinteraksi dan kita menghidupkan hati kita dengan Al-Quran, insya-Allah. Jadi sebab apa? Mudah-mudahan dalam Ramadan ini menjadi pemangkin kepada kita untuk masuk ke bulan-bulan yang seterusnya. Dalam Ramadan kita mampu khatam Al-Quran. Jadi bulan lain insya-Allah kita cuba. Kenapa Ramadan boleh, bulan lain tak boleh, insya-Allah. Paling tak mampu pun bulan lain kita boleh. Satu juzuk satu bulan pun tak apalah. Paling kurangnya. Jadi Ramadan ini kita hidupkan sungguh-sungguh. Paling kurang setahun sekali itu kita boleh kata aku khatam lah.
Nah, setahun sekali boleh khatam. Ramadan boleh khatam, tak apa dah. Nah, setahun sekali kita khatam Al-Quran, alhamdulillah. Jadi kita hidupkan Ramadan kita ini dengan Al-Quran. Sebab apa kita bimbang yang Nabi sebut, di antara tanda akhir zaman dan hadis akhir zaman, Al-Quran ini tinggal tulisan, orang tak nak baca, orang tak nak beramal dengan Al-Quran. Nabi sebut di antaranya, la yabqa minal Quran illa rasmuh. Di antara perkara dalam hadis akhir zaman yang Nabi sebut, la yabqa minal Quran illa rasmuh. Tidak tinggal daripada Al-Quran itu melainkan tulisan sahaja. Ada Nabi sebut. Tidak tinggal daripada Al-Quran itu melainkan tulisan saja. Menjadi hiasan di dinding-dinding, duduk di restoran, duduk di dinding rumah, tapi tuannya tak baca. Jadi kita kena ambil ibrah, ambil pengajaran. Jangan sampai kita pun menjadi seumpama itu meninggalkan Al-Quran. Jadi hidupkan hati kita, hidupkan hari-hari Ramadan kita ini dengan membaca Al-Quran. Yang ketiganya, Ramadan itu bulan maghfirah. Yang ketiga, Ramadan itu bulan maghfirah, bulan untuk kita mengejar keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk kita mengejar keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah buka seluas-luasnya pintu keampunan Dia kepada hamba-hambanya. Allah buka seluasnya pintu keampunannya kepada hamba-hambanya. Sehingga kan dalam doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW, bila mana nak bertemu dengan malam Al-Qadar pun Nabi ajar supaya kita mohon ampun pada Allah. Tak minta benda lain, minta maaf, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah aku berjumpa dengan malam Al-Qadar, apa yang aku perlu lakukan ya Rasulullah? Lalu berkata baginda Nabi SAW, kamu bacalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah dan juga ajar kepada kita semua umatnya ini untuk kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Wahai Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau Allahumma innaka afun, maha pemaaf, maha pengampun, tuhibbul afwa, Engkau suka pada orang yang memohon keampunan, afwa fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunkanlah aku ya Allah. Itu doa yang baginda Nabi SAW ajar pada kita. Maka ulama sebut, bacalah banyak-banyak dalam bulan Ramadan ini doa ini. Lebih-lebih lagi di 10 malam yang terakhir ini, perbanyakkanlah doa ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita berada dalam keadaan suci, bersih, insya-Allah. Kemudian yang terakhir sekali, marilah kita menjaga hati kita. Marilah kita menjaga hati kita, menjaga amal kita, supaya tidak ada sifat-sifat, tidak ada penyakit-penyakit yang boleh merosakkan amal ibadah kita. Kita dah letih, dah puasa 30 hari tak makan, tak minum, kita tahan. Di siang hari tak makan, tak minum, 30 hari, tiba-tiba tak ada pahala. Allahu Akbar. Jadi kita jagalah sungguh-sungguh supaya tidak ada penyakit-penyakit dalam hati kita, dipanggil sifat mazmumah. Tidak ada penyakit riak, tidak ada penyakit takabur, tidak ada penyakit sum'ah dan sebagainya, penyakit-penyakit yang boleh merosakkan pahala kita dalam berpuasa, dalam beribadah pada Allah Ta'ala ini. Baca Quran bagus dah, tapi duk menunjuk ke orang, duk tanya orang, dia mau baca Al-Quran ni berapa juzuk dah? Kawan tu kata baru 1 juzuk. 1 juzuk. Saya dah 30 kali khatam dah. Sehari sekali khatam Quran. Itu penyakit. Itu penyakit. Kita bersedekah, tiba-tiba kita nak menunjuk pada orang. Kita bangun malam, tiba-tiba kita nak bagi tahu pada orang dengan sebab nak menunjuk pada orang, nak bagi tahu pada orang. Itu semua adalah penyakit-penyakit yang boleh merosakkan pahala kita. Nabi SAW sebut, man shoma ramadana ataupun man qama ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa ataupun mendirikan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh yakin pada Allah Ta'ala dan mengharap hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang lepas. Syaratnya apa? Imanan wa ihtisaban. Kita buat sungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala, bukan kerana manusia, bukan kerana benda-benda lain, bukan kita nak tunjuk pada orang. Tak, tapi kita mengharap sungguh rahmat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak, jadi mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berpenat lelah, kita berlapar, kita letih ini, tak, letih dan lelah, lapar dan dahaga kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, sidang penonton sekalian, ayolah kita ambil 10 malam terakhir ini, kita pulun sungguh-sungguh. Orang Kedah kata pulun, pulun sungguh-sungguh. Orang Kelantan kata kaceh. Kita kaceh sungguh-sungguh, kita buat sungguh-sungguh. 10 malam yang terakhir ini kita buat sungguh-sungguh. Kita baca Quran, kita beramal ibadah, bersedekah, bangun malam dan sebagainya. Dan seolah-olah tidak ada lagi Ramadan untuk kita. Jadi mudah-mudahan perkara itu, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani ini Ramadan yang bermakna, Ramadan yang makbul, Ramadan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi setakat itu dahulu perkongsian untuk kapsul Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan ianya sama-sama memberikan manfaat kepada kita, tak pada saya sendiri, pada tuan-tuan maupun sidang pendengar. Kerana hati kita ini sentiasa perlu pada nasihat, sentiasa perlu kepada peringatan. Jadi mudah-mudahan ianya sama-sama dapat menghidupkan hati kita, sama-sama dapat mengingatkan hati kita untuk mencapai matlamat dan objektif Ramadan itu, insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang, yang lemah itu kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.